Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung pula bab 2 zaman air batu. Okey. Pertama sekali cikgu nak tunjukkan kamu gambar ini. Ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Cikgu nak kamu perhatikan perubahan ataupun perbezaan yang terdapat pada haiwan ini. Okey. Ini merupakan keadaan gajah semasa ataupun mamut semasa zaman air batu dan ini merupakan gambar gajah yang selepas zaman air batu. Okey. Jika kamu perasan, ciri perubahan ataupun perbezaan ciri fizikal bagi kedua-dua binatang ini adalah semasa zaman air batu, mamut mempunyai ciri fizikal bulu tebal. Manakala gajah selepas zaman air batu hanya mempunyai kulit. Okey. Jadi cikgu nak kaitkan dengan topik yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu apa yang akan kamu pelajari adalah subtopik 2.5 iaitu perubahan zaman air batu akhir. Okey. Perubahan suhu yang meningkat pada zaman air batu akhir memberikan kesan kepada fizikal dan hidupan di bumi. Apa itu fizikal bumi? Contoh bagi fizikal bumi adalah seperti sungai, tasik, gunung ganang dan sebagainya. Manakala hidupan di bumi adalah seperti binatang, tumbuhan dan manusia. Okey. Mari kita lihat kesan-kesan perubahan suhu. Kesan-kesan perubahan suhu adalah membawa kepada perubahan bentuk fizikal bumi. Yang kedua adalah paras air laut menjadi meningkat. Yang ketiga adalah berlakunya pembentukan tasik-tasik air tawar. Perubahan suhu juga membawa kepada kepupusan binatang yang hidup pada zaman Pleistosen. Okey, mari kita masuk satu persatu kesan perubahan suhu. Kesan yang pertama adalah bentuk fizikal bumi. Okey, gambar pertama ini adalah merupakan gambar glasier di Alaska semasa zaman air batu. Manakala gambar yang di sebelah ni pula ialah merupakan keadaan selepas zaman air batu akhir. Apakah perbezaan yang kamu lihat antara kedua-dua gambar ini? Pada zaman air batu, terdapat glasier, iaitu ais, bongkah ais yang keras. Manakala selepas zaman air batu akhir, glasier tersebut cair dan bertukar kepada air. Okey. Glasier telah menukarkan wajah dan bentuk fizikal bumi. Air batu yang cair dari kawasan tanah tinggi, ini air batu yang cair daripada kawasan tinggi dan gunung akan membawa bersama-sama batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi. Okey, semasa ia cair, mereka membawa dalam ni, dia membawa batu dan tanah menuruni tanah tinggi. Jadi lebihan air yang dibawa akan melimpahi laut dan kawasan tinggi. Kawasan-kawasan tinggi seperti gunung dan bukit. Jadi terdapatnya pulau di kawasan bukit dan gunung seperti Pulau Dayang Tasik Dayang Bunting seperti yang ada di Langkawi. Okey, seterusnya kita masuk kepada kesan yang kedua. Kesan perubahan suhu yang kedua adalah berlakunya peningkatan paras air laut. Dan ini merupakan contoh gambar pulau yang mengalami kenaikan aras laut. Jadi perubahan suhu yang memberi kesan kepada rupa bentuk fizikal bumi. Jadi inilah merupakan
Ini adalah merupakan rupa bentuk fizikal bumi pada hari ini. Perubahan suhu membawa kepada peningkatan paras air laut sehingga kedalaman 100 meter. Peningkatan tersebut menyebabkan pulau-pulau akan tenggelam. Seterusnya, perubahan suhu juga membawa kepada pembentukan tasik-tasik air tawar. Okey, kamu lihat tasik apa yang terbentuk. Yang pertama, sebagai contohnya, Great Lake di Kanada, tasik daya bunting di Malaysia iaitu yang terdapat di Langkawi seperti cikgu katakan sebentar tadi. Kemudian, perubahan suhu juga membawa kepada perubahan saluran sungai seperti yang ada pada hari ini. Jika kamu lihat, sungai-sungai yang ada pada hari ini adalah mempunyai banyak cabang dan saluran. Okey, mengapa berlaku pembentukan tasik-tasik air tawar ini? Pembentukan tasik-tasik air tawar disebabkan oleh berlakunya pencairan air batu kerana perubahan suhu, iaitu dari suhu rendah kepada suhu tinggi. Okey, seterusnya, bagaimana pembentukan tasik-tasik air tawar berlaku? Pembentukan tasik-tasik air tawar berlaku disebabkan oleh peningkatan paras air laut. Kenapa berlakunya peningkatan paras air laut? Sebab berlakunya pencairan air batu kerana perubahan suhu. Okey, yang seterusnya kita masuk pula kepada kesan perubahan suhu yang keempat iaitu kepupusan binatang. Okey, di sini kamu boleh lihat binatang apa yang pupus. Binatang yang pupus adalah binatang yang hidup pada zaman Pleistosen. Sebagai contohnya seperti mamut, sloth dan harimau bertaring. Ini merupakan contoh mamut, sloth dan harimau bertaring. Okey, mengapa haiwan-haiwan ini pupus? Tak cukup makanan ke atau apa? Mereka pupus disebabkan oleh ciri-ciri fizikal mereka sendiri yang tidak sesuai. Ciri-ciri fizikal mamut, sloth dan harimau bertaring ini adalah berbulu tebal. Mereka mempunyai bulu yang tebal kerana pada zaman air batu mereka hidup dalam keadaan suhu yang rendah. Jadi mereka pupus sebab tidak sesuai untuk tinggal dalam keadaan suhu yang tinggi. Jadi kita dapat simpulkan bahawa bagaimana kepupusan binatang ini berlaku. Binatang pupus disebabkan oleh kerana mereka mati kerana disebabkan oleh tidak mampu menyesuaikan diri dengan cuaca yang berubah iaitu daripada suhu rendah kepada suhu tinggi. Okey, seterusnya kita dah lihat kesan perubahan suhu kepada bentuk fizikal bumi iaitu pulau, glasier dan kita juga telah lihat pada binatang. Okey, seterusnya bagaimana pula dengan kehidupan manusia apabila berlakunya perubahan suhu ini? Okey, perubahan iklim juga telah memberi kesan kepada kehidupan manusia. Jadi apabila apa yang mereka lakukan setelah berlakunya perubahan suhu, mereka menyesuaikan aktiviti harian mereka dengan perubahan tersebut. Mereka juga bergerak keluar dari benua Afrika ke benua Eropah dan mereka juga keluar daripada Afrika tu ke benua Asia yang tidak lagi terlalu sejuk. Jadi pada zaman air batu dulu, benua Afrika ni sesuai untuk didiami oleh manusia kerana tidak terlalu sejuk. Manakala apabila muncul zaman air batu akhir, mereka berpindah ke benua Eropah dan benua Asia kerana benua Eropah dan benua Asia ni
telah boleh diduduki oleh manusia kerana suhu yang tidak lagi terlalu sejuk. Okey, seterusnya kegiatan radiasi bumi. Untuk pengetahuan kamu, perubahan suhu disebabkan oleh kegiatan radiasi bumi. Okey, gambar ini menunjukkan radiasi bumi yang berlaku daripada sinaran matahari dan pemanasan yang berlaku kepada bumi. Okey, kamu boleh lihat gambar ini gambar matahari dan ini pula gambar bumi. Kuasa daripada pancaran matahari masuk ke dalam bumi. Kemudian kuasa di sini terdapat lapisan ozon yang berperanan memantulkan haba. Okey, ini seterusnya. Bumi mula mengalami perubahan iklim daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Akibat daripada kegiatan radiasi bumi inilah. Matahari yang membawa haba. Jadi iklim tu berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Seterusnya, kegiatan radiasi bumi merupakan penyebab utama kepada peningkatan suhu bumi. Jadi kita dapat simpulkan bahawa perubahan suhu iaitu daripada zaman air batu kepada zaman air batu akhir adalah disebabkan oleh kegiatan radiasi bumi. Okey, seterusnya mari kita jawab soalan. Soalannya adalah pemanasan alam sekitar yang berlaku di dunia perlu dikawal bagi mengelakkan peningkatan air laut. Bincangkan. Okey. Pertama sekali kita kena bincangkan apakah faktor yang menyebabkan berlakunya pemanasan alam sekitar ni. Okey, terdapat 3 faktor yang cikgu telah senaraikan. Faktor yang pertama adalah disebabkan oleh asap kenderaan. Faktor yang kedua adalah penggunaan bahan yang mengandungi klorofluorokarbon iaitu CFC. Faktor yang ketiga adalah disebabkan oleh berlaku pembakaran terbuka. Jadi, apa yang kita boleh lakukan bagi mengatasi pemanasan alam sekitar ni? Yang pertama, kita boleh berkongsi kenderaan ataupun menggunakan pengangkutan awam seperti bas awam, LRT dan sebagainya. Yang kedua adalah kita boleh mengurangkan penggunaan penghawa dingin kerana penghawa dingin mengandungi CFC. Langkah yang ketiga adalah kita boleh melupuskan sampah dengan cara yang betul. Kita tak boleh membakar sampah kerana ia menyumbang kepada asap yang membawa kepada berlakunya penipisan lapisan ozon. Apa yang kita boleh buat adalah menanam sampah tersebut. Okey, jadi hasilnya setelah kita melakukan langkah-langkah itu, kita akan berjaya mengurangkan peningkatan suhu bumi sekaligus pencairan glasier di kutub utara dan kutub selatan berkurang. Jadi, peningkatan paras air laut akan dapat dikawal. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana telah mengikuti sesi pengajaran ini dengan jayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.